Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Sudin, nombor matrik 050696. Di dalam video ini, kami akan menerangkan strategi penilaian kami terhadap dua terjemahan Al-Quran, iaitu terjemahan daripada laman web surah.my dan terjemahan Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim. Penilaian kami adalah berdasarkan aspek laras bahasa, gaya cerita, penggunaan kata dan ketetapan makna. Baiklah, sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan strategi penilaian kami, saya ingin menerangkan berkenaan latar belakang Al-Quran terjemahan tadi. Sumber terjemahan Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim, terjemahannya dalam bahasa Melayu dan diterbitkan oleh Al-Hidayah House of Quran Sendirian Berhad. Ia dicetak oleh Times of M Sendirian Berhad dan diedarkan oleh Ar-Risalah Produk Sendirian Berhad. Ia juga telah mendapat kelulusan daripada bahagian penerbitan teks Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, sumber terjemahan surah.my pula, terjemahannya juga dalam bahasa Melayu, rujukan daripada Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Hal Ehwal Islam, Wakaf, Dakwah dan Nasihat Al-Quran Digital serta Audio Islam. Laman surah.my ini dibangunkan dan dikemaskini oleh Serai Solutions. Seterusnya, strategi penilaian. Strategi penilaian yang pertama adalah berdasarkan aspek laras bahasa. Berdasarkan aspek laras bahasa, sumber terjemahan surah.my menggunakan laras bahasa agama. Sebagai contoh, laras bahasa agama adalah dalam terjemahannya seperti dirikanlah sembahyang. Terjemahan surah.my juga mengekalkan perkataan bahasa Arab seperti mungkar. Ia juga banyak menggunakan perkataan suruhan seperti dirikanlah, suruhlah, cegahlah dan bersabarlah. Bahasa yang digunakan mudah difahami dan sesuai untuk semua peringkat umur. Sumber terjemahan Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim pula, terjemahannya juga menggunakan laras bahasa agama. Sebagai contoh, laras bahasa agama dalam ayatnya seperti lakukanlah solat dan berbuat yang ma'ruf. Terjemahan ini juga mengekalkan perkataan bahasa Arab seperti solat, ma'ruf dan mungkar. Ia juga menggunakan ayat seruan seperti wahai anakku. Terjemahan ini juga banyak menggunakan ayat suruhan seperti suruhlah, cegahlah dan bersabarlah. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami dan sesuai untuk semua peringkat umur. Sebagai contoh, pada ayat yang ke-17 ini, terjemahan surah.my adalah wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Manakala terjemahan Al-Hidayah pula, wahai anakku, lakukanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Pada kedua-dua terjemahan ini, saya dapati terdapat perbezaan di antara keduanya. Sebagai contoh, pada ayat Aqimis Salah, terjemahan surah.my menterjemahkannya kepada dirikanlah sembahyang, dan terjemahan Al-Hidayah pula menterjemahkan kepada lakukanlah solat. Bagi saya, penggunaan dirikanlah sembahyang lebih sesuai berbanding lakukanlah solat. Seterusnya, perkataan pada terjemahan Al-Hidayah pula
penterjemah menggunakan perkataan ma'ruf dan munkar. Namun pada terjemahan surah Damai pula dia menterjemahkan perkataan ma'ruf itu kepada kebaikan. Pada pendapat saya, mungkin ada pembaca yang kurang faham maksud ma'ruf dan juga munkar ini. Penterjemah boleh meletakkan penerangan dalam kurungan ataupun menterjemah terus sebagai kebaikan, dan munkar ini kepada perbuatan yang dilarang. Seterusnya, pada ayat yang terakhir ini sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Pada kedua-dua terjemahan ini, bagi saya terjemahan Al-Hidayah lebih difahami. Walaupun dia pendek tetapi sudah memadai untuk difahami. Manakala ayat terjemahan surah Damai pula, ayatnya panjang dan kurang difahami. Berdasarkan kedua-dua hasil terjemahan ini, cadangan terjemahan saya adalah, wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan, dan cegahlah mereka daripada melakukan perbuatan yang mungkar yang dilarang oleh Allah, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Fatihah binti Muhammad Ismail. Nombor metrik 050309. Hari ini saya ingin menceritakan strategi penilaian surah Luqman dalam terjemahan Al-Hidayah dan surah Luqman dalam aspek gaya cerita. Gaya cerita bagi terjemahan Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim, cerita yang ingin disampaikan dalam terjemahan ini disampaikan secara ringkas dan padat. Ceritanya juga mudah difahami. Gaya penceritaan diterjemahkan dengan jelas dan tidak berjanggal. Jalan cerita di dalam terjemahan ini mempunyai kesinambungan antara satu sama lain walaupun penambahan atau sisipan tidak banyak. Gaya cerita terjemahan surah Luqman. Terjemahan dilakukan secara panjang dan padat. Walaupun panjang tapi tidak melirik dan cerita juga sampai. Mempunyai gaya penceritaan yang berbeza dengan terjemahan Al-Hidayah. Mempunyai banyak penambahan dan sisipan yang menjadikan jalan cerita dalam terjemahan ini mempunyai kesinambungan antara satu ayat ke satu ayat. Sebagai contoh, ayat ke-6, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Terjemahan Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim. Dan ada di antara manusia itu orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan ada pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Terjemahan surah Luqman. Dan ada di antara manusia orang yang memilih serta memelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan diri dia dan orang lain dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Cadangan terjemahan. Dan ada di antara manusia itu orang yang mempergunakan percakapan yang melalaikan, tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, agama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Dan ada juga yang menjadikan jalan agama Allah itu olok-olokan, ini bahan ejekan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Sa'idah binti Ibn Hisham wa raqm الطالبة 050707. في هذا اليوم
سأقدم لكم ترجمتي من سورة لقمان الآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Saya telah membandingkan dua terjemahan, iaitu terjemahan surah.my dan terjemahan Al-Hidayah. Mengikut terjemahan surah.my, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Perkataan wajibkan pada pendapat saya boleh ditukarkan kepada perintahkan, kerana lebih bersesuaian dan mudah difahami oleh pembaca. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, yakni dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Perkataan dari haruslah diletakkan apabila menggunakan masa dan tempat, tetapi di sini tidak begitu. Oleh itu, kita haruslah tukarkan kepada perkataan daripada. Dan tempoh menceraikan susunya ialah. Perkataan ialah haruslah diiringi dengan kata nama. Oleh itu, kita haruslah mencari alternatif lain untuk membuat ayat itu. Dengan yang demikian, perkataan dengan yang demikian pada pendapat saya boleh ditukarkan kepada penanda wacana oleh kerana itu. Kerana penanda wacana itu lebih bersesuaian untuk diletakkan pada ayat tersebut dan mempunyai rentetan cerita. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan yakni ingatlah kepada akulah jua tempat kembali, yakni untuk menerima pembalasan. Okey, bagi terjemahan Al-Hidayah pula, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan tempoh menceraikan susunya ialah. Perkataan ialah pada ayat ini tidak sesuai kerana mengikut tata bahasa Melayu, perkataan ialah haruslah diiringi dengan kata nama. Dalam usia 2 tahun. Okey, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada akulah kamu kembali. Untuk ayat surah Luqman, ayat 14, saya telah mencadangkan terjemahan saya. Dan kami perintahkan kepada manusia, yakni agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, yakni daripada awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ketika berusia 2 tahun. Oleh kerana itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, yakni taat kepada mereka. Hanya kepada aku kembalimu, yakni tempat menerima pembalasan. Dari segi penggunaan kata di dalam terjemahan surah Luqman, saya telah membuat kesimpulan. Untuk terjemahan surah.my, yang pertama, penggunaan kata yang terlalu panjang menyebabkan terjemahan membosankan. Yang kedua, penggunaan terjemahan lebih kepada penceritaan berbanding kepada kefahaman pembaca. Yang ketiga, menggunakan terjemahan dinamik dari segi penambahan dan penerangan. Yang keempat, penggunaan tanda baca tidak diletakkan pada tempat yang bersesuaian mengikut kaedah tata bahasa Melayu. Yang kelima, penggunaan perkataan ialah tidak diiringi dengan kata nama. Mengikut tata bahasa Melayu, perkataan ialah haruslah diiringi dengan kata nama. Yang keenam, penggunaan penanda wacana perkataan dengan yang demikian tidak sesuai mengikut ayat tersebut. Penterjemah boleh menukarkan kepada penanda wacana. Oleh kerana itu, hal ini
kerana penanda wacana tersebut lebih sesuai serta mempunyai kesinambungan cerita. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa penggunaan kata yang seharusnya diubah agar terjemahan surah.my mudah difahami dan mesra pembaca. Okey, bagi sumber terjemahan Al-Hidayah pula, secara keseluruhannya, penggunaan kata yang ringkas dan mesra pembaca. Secara kesimpulannya, penggunaan kata di dalam terjemahan Al-Hidayah menepati, tetapi terdapat satu perkataan hendaklah diubah penggunaannya. Contohnya perkataan lillah haruslah diiringi dengan kata nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Halimatul Nabilah binti Mahusin. Di sini saya akan menganalisis atau membandingkan terjemahan surah Luqman daripada ayat 23, terjemahan dengan laman web surah.my dengan terjemahan Al-Hidayah dari segi aspek ketetapan makna. Okey, untuk ayat 23 ni, untuk terjemahan surah.my, dan sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau, yakni wahai Muhammad, berduka cita tentang kekufurannya itu. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala, yakni isi hati yang terkandung di dalam dada. Manakala terjemahan Al-Hidayah, dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, yakni Muhammad, hanya kepada kami tempat kembalinya mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dan inilah cadangan terjemahan saya. Seterusnya, perbandingan analisis kritikan dari segi ketetapan makna. Untuk terjemahan surah.my, terjemahan daripada surah.my banyak berlaku penambahan atau penerangan ayat berbanding terjemahan Al-Hidayah. Terjemahan ini juga dapat memudahkan pembaca sasaran untuk memahaminya secara jelas. Seterusnya, kedua, padanan perkataan yang lebih tepat mengikut teks asal. Ketiga, perkataan kufur ingkar lebih baik sekiranya dipilih salah satu sahaja untuk mengelakkan kekeliruan kepada pembaca sasaran. Seterusnya, terjemahan Al-Hidayah. Perkataan barang siapa lebih sesuai ditukarkan kepada sesiapa seperti terjemahan surah.my, kerana perkataan barang siapa nampak klasik. Seterusnya, pada pendapat saya, bagi perkataan kafir di dalam ayat ini lebih sesuai ditukar kepada sesiapa yang kufur supaya lebih jelas, iaitu orang yang tidak beriman kepada Allah. Seterusnya, perkataan beritakan lebih sesuai digantikan dengan istilah memberitahu atau menyampaikan mengikut konteks ayat. Dan ini cadangan terjemahan saya bagi ayat 23 ini. Dan sesiapa yang kufur, maka janganlah engkau, yakni Nabi Muhammad, berduka cita dengan kekufurannya itu. Hanya kepada kami tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan memberitahu mereka tentang perkara yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati mereka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhasha Balkis binti Zakaria, nombor matrik 050531. Ini merupakan slide perbandingan terjemahan antara Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim dengan laman web surah.my. Di sini saya telah mengambil sebuah petikan ayat surah Luqman, iaitu ayat yang ke-30, dan saya cuba untuk menerangkannya dari segi ketetapan makna. Terjemahan Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim berbunyi, demikianlah kerana sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Manakala terjemahan surah.my pula bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu, kerana bahawasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya.
dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Seperti yang dilihat di slide, saya juga telah memberi cadangan terjemahan yang saya lakukan sendiri, iaitu sesungguhnya hanya Allah yang Maha Esa yang perlu disembah, manakala Tuhan selain Allah yang disembahkan oleh mereka, iaitu agama lain, adalah palsu semata-mata. Hanya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baik, di slide ini saya akan menerangkan sedikit ketetapan makna yang saya maksudkan dengan slide di atas. Saya akan menerangkan sedikit ketetapan makna Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim. Pertama, Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim ni menggunakan ayat yang lebih pendek dan ringkas. Kedua, tidak menerangkan secara menyeluruh, contohnya pada perkataan batil. Ketiga, pada pendapat saya, Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim ini dia menggunakan terjemah secara literal, iaitu dia terikat dengan teks sumber. Dan yang keempat, makna yang ingin disampaikan agak sama kerana memerlukan kepada penerangan yang lebih terperinci. Manakala ketetapan makna bagi laman web surah.my pula, pertama, penerangan yang dibuat oleh laman web surah.my agak panjang. Kedua, menerangkan satu persatu apa yang ingin dimaksudkan dalam ayat ini. Ketiga, penerangan yang terperinci. Dan yang keempat, makna yang ingin disampaikan juga boleh difahami dengan baik kerana penggunaan perkataan yang lebih ringkas dan mudah. Jika ada orang bertanya kepada saya terjemahan mana yang lagi baik dari segi ketetapan makna, saya akan memilih terjemahan laman web surah.my. Kerana bagi saya laman web surah.my ini dia menerangkan makna yang tersurat dan tersirat itu dengan baik, cuma dia memerlukan keringkasan dan cuba menyampaikan terjemahannya dalam bentuk ayat yang pendek dan ringkas, yang mana memudahkan orang membaca dengan mudah dan untuk memahaminya dengan lebih mendalam. Kalau contohnya Al-Hidayah Al-Quran, dia terlalu ringkas dan dia tidak dia tidak menerangkan secara terperinci yang membuatkan orang macam fikir apa itu batil, apa itu al-haq. Ya, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.